Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Chin Mei Hua untuk kod khusus Etika dan Peradaban. Tajuk pembentangan saya ialah pencemaran Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, Johor, keruntuhan etika industri dan cabaran kelestarian alam sekitar di Malaysia. Dalam pembentangan ini, saya akan membincangkan satu isu alam sekitar sebenar yang berlaku di Malaysia iaitu pencemaran toksik Sungai Kim Kim di Pasir Gudang, Johor. Isu ini dipilih kerana ia menunjukkan bahawa pembangunan ekonomi yang tidak diseimbangkan dengan etika boleh membawa kesan buruk kepada alam sekitar, kesihatan masyarakat dan keharmonian komuniti. Pengenalan isu. Sungai Kim Kim merupakan satu kes pencemaran toksik yang berlaku di kawasan industri Pasir Gudang Johor. Kes ini dikaitkan dengan pembuangan sisa kimia secara haram ke dalam sungai sehingga mencetuskan risiko pencemaran alam sekitar dan kesihatan awam. Menurut Ibrahim et al. Kurungan 2021, kes Pasir Gudang menunjukkan bahawa pendedahan kepada sisa toksik boleh memberi kesan serius kepada kesihatan terutamanya kepada kanak-kanak. Rahmat Kurungan 2025 pula menjelaskan bahawa insiden kimia di Pasir Gudang memerlukan tindak balas kecemasan yang tersusun kerana ia melibatkan komuniti yang ramai. Oleh itu, isu ini bukan sekadar masalah pencemaran sungai, tetapi juga merupakan isu etika kerana terdapat pihak yang sanggup mengabaikan keselamatan masyarakat demi kepentingan diri sendiri. Bukti pencemaran alam sekitar. Pasir Gudang merupakan kawasan perindustrian yang mempunyai risiko pencemaran air, udara dan tanah. Aktiviti industri yang tidak dikawal dengan baik boleh menyebabkan bahan pencemar masuk ke dalam sungai, tanah dan udara di kawasan sekitar. Muhammad Desa et al. Kurungan 2023 membincangkan penilaian kualiti air di Sungai Pasir Gudang dan menunjukkan bahawa kawasan ini perlu diberi perhatian kerana ia terdedah kepada tekanan aktiviti industri. Cailat et al. Kurungan 2024 pula menilai kualiti tanah di kawasan industri Pasir Gudang. Manakala Ahmad Taufik et al. Kurungan 2005 mengkaji kesan pencemaran udara terhadap kesihatan vegetasi menggunakan data satelit. Bukti-bukti ini menunjukkan bahawa pencemaran di Pasir Gudang bukan hanya melibatkan satu aspek alam sekitar, tetapi boleh melibatkan air, tanah, udara dan ekosistem secara lebih luas. Kesan kepada kesihatan masyarakat. Kesan paling serius daripada pencemaran toksik ialah ancaman kepada kesihatan masyarakat. Pendedahan kepada bahan kimia berbahaya boleh menyebabkan simptom seperti masalah pernafasan, pening, roya, muntah dan gangguan gastrointestinal. Kanak-kanak dan pelajar perlu pula merupakan kumpulan yang lebih mudah terdedah kerana tubuh mereka masih berkembang. Ibrahim et al. Kurungan 2021 menekankan bahawa pendedahan kanak-kanak kepada sisa toksik boleh menyebabkan risiko kesihatan akut dan kronik. Rahmat Kurungan 2005 juga menyatakan bahawa insiden kimia Pasir Gudang melibatkan simptom pernafasan dan gastrointestinal akibat pendedahan bahan kimia. Hal ini menunjukkan bahawa pencemaran alam sekitar bukan hanya merosakkan sungai tetapi turut menjejaskan hak masyarakat untuk hidup dalam persekitaran yang selamat dan sihat. Penilaian etika dan peradaban. Dari perspektif etika dan peradaban, pencemaran Sungai Kim Kim mencerminkan keruntuhan etika industri. Pihak yang membuang sisa kimia secara haram jelas mengutamakan keuntungan dan kemudahan sendiri berbanding keselamatan awam. Sikap tamak haloba ini bertentangan dengan nilai amanah, tanggungjawab sosial dan keadilan. Dalam masyarakat yang beradab, pembangunan ekonomi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kesihatan manusia dan kelestarian alam sekitar. Mokhtar et al. Kurungan 2024 menjelaskan bahawa walaupun Malaysia mempunyai mekanisme kawalan pencemaran sungai, isu pencemaran masih berlaku dan memerlukan penguatkuasaan serta pemerintahan yang lebih berkesan. Oleh itu, masalah ini bukan hanya masalah teknikal tetapi juga masalah moral dan etika. Kesan kepada masyarakat mazmum. Pencemaran alam sekitar tidak memilih kaum, agama atau status sosial. Dalam kes Sungai Kim Kim, pelajar, ibu bapa, pekerja, penduduk dan pihak sekolah boleh menerima kesan yang sama. Apabila keselamatan awam tergugat, masyarakat akan mula berasa takut, marah dan hilang kepercayaan terhadap pihak industri serta sistem penguatkuasaan. Keadaan ini boleh menggugat keharmonian masyarakat mazmum kerana komuniti merasakan kehidupan mereka tidak dilindungi dengan baik. Oleh itu, isu alam sekitar sebenarnya berkait rapat dengan perpaduan dan kelangsungan hidup masyarakat. Masyarakat mazmum hanya dapat hidup harmoni jika persekitaran mereka selamat, bersih dan dihormati oleh semua pihak. Isu penguatkuasaan dan tanggungjawab industri.
Malaysia mempunyai undang-undang dan mekanisme kawalan pencemaran, tetapi masalah pencemaran sungai masih berterusan. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang sahaja tidak mencukupi jika pematuhan industri dan pemantauan tidak dilaksanakan dengan tegas. Menurut Mokhtar et al. 2024, mekanisme kawalan pencemaran sungai perlu dianalisis supaya kelemahan dalam pengawasan dapat diperbaiki. Muhammad Desa et al. Golongan 2023 juga menunjukkan bahwa kualiti air sungai di Pasir Gudang perlu dipantau kerana kawasan ini menerima tekanan daripada aktiviti perindustrian. Industri mesti memahami bahwa tanggungjawab mereka bukan hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memastikan pengurusan sisa dilakukan dengan selamat dan beretika. Cadangan penyelesaian berdasarkan SDG. Cadangan penyelesaian bagi isu ini boleh dikaitkan dengan Maklumat Pembangunan Lestari atau SDG. Pertama, SDG 3 menekankan kesihatan dan kesejahteraan yang baik. Dalam konteks Sungai Kim Kim, pihak berkuasa perlu memastikan komuniti dilindungi daripada pendarahan bahan kimia berbahaya. Kedua, SDG 6 menekankan air bersih dan sanitasi. Sungai perlu dipantau secara berkala supaya pencemaran dapat dikesan lebih awal sebelum memberi kesan besar kepada masyarakat. Ketiga, SDG 12 menekankan penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab. Industri perlu mempunyai sistem pengurusan sisa yang telus, selamat dan mematuhi undang-undang. Selain itu, hukuman tegas audit industri, pendidikan komuniti dan sistem laporan awam perlu diperkukuhkan supaya pencemaran seperti ini tidak berulang. Respon kecemasan dan pemulihan. Selain pencegahan, respon kecemasan juga penting. Kes kimia seperti Sungai Kim Kim memerlukan koordinasi antara agensi kerajaan, industri NGO, pihak kesihatan dan komuniti setempat. Rahmat Golongan 2025 menekankan kepentingan pendekatan transdisiplinari dalam mengurus insiden kimia besar. Ini bermaksud pelbagai pihak perlu bekerjasama, bukan bertindak secara berasingan. Pemulihan tidak boleh terhad kepada membersihkan sungai sahaja. Pemulihan juga perlu membina semula keselamatan, kepercayaan masyarakat dan ketahanan komuniti. Dalam jangka panjang, pemantauan alam sekitar seperti kajian udara, air dan tanah perlu diteruskan. Sebagaimana dibincangkan oleh Ahmad Taufik et al. Kurungan 2025, Celat et al. Kurungan 2024, dan Muhammad Desa et al. Kurungan 2023. Kesimpulannya, pencemaran Sungai Kim Kim membuktikan bahawa pembangunan ekonomi tanpa etika boleh merosakkan alam sekitar dan menjejaskan masyarakat. Isu ini menunjukkan bahawa kemajuan industri tidak boleh dipisahkan daripada nilai amanah, tanggungjawab sosial, keadilan dan kemanusiaan. Kelestarian negara memerlukan keseimbangan antara ekonomi, undang-undang, tanggungjawab industri dan perlindungan terhadap alam sekitar. Masyarakat yang beradab ialah masyarakat yang bukan sahaja mengejar pembangunan tetapi juga menjaga kesihatan manusia, keselamatan komuniti dan alam sekitar untuk generasi akan datang. Akhir sekali, kewenangan ini disokong oleh 6 sumber akademik yang berkaitan dengan pencemaran Sungai Kim Kim, kualiti air, kualiti tanah, pencemaran udara, mekanisme penguasaan dan respon kecemasan. Semua rujukan ini disenaraikan dalam format APA pada slide terakhir. Sekian, terima kasih.